Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibina al-Mustafa bila al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kafatul anbiya wal mursalin wal awliya wal mu'minin. Syukurillah lahumul khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا اللهم افتح علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا muka surat 44. Masih lagi Imam Razali rahimahullah ta'ala berbicara tentang takwa. Karena takwa ini salah satu daripada sifat hati. Maka kita selaku hamba Allah untuk mendekati diri kita kepada Allah Ta'ala adalah ada sifat takwa. Takwa yang membawa kita dekat dengan Allah, jadi dekat maknawi, bukan dekat isi. Dengan bahawa kita rasa takut kepada Allah dan sentiasa rasa diperhati oleh Allah, dirinya rasa sedang diperhati oleh Allah. Itulah sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang ada dalam hatinya takwa. Sambungan minggu lepas laginya, dan ada pun jika kami hendak hinggakan atas yang hantar pada ilmu sir, maka kami kata pada hak takwa ya jamin. Situlah kan? Betul tak? Dan ada pun jika kami yakni Imam Razali hendak hingga ke, maksudnya nak mengsakat ke pengertian takwa atas yang hantar, atas orang yang menghantar pada ilmu sir. Ilmu sir artinya ilmu batin atau ilmu tasawuf. Maka kami kata pada hak takwa, yakni ta'rif takwa yang jamin, yang melengkapi dan meliputi semua kebajikan. Ta'rif takwa yang merangkumi dan meliputi semua kebajikan. Apa dia pengertian takwa yang merangkumi segala-gala? Melepaskan hati daripada kejahatan. Melepaskan hati artinya membersihkan hati daripada kesemua kejahatan atau dosa-dosa yang tiada mendahului daripada engkau umpamanya. Kalau kita bersihkan hati kita, jangan kita kerja kata semua maksiat-maksiat walaupun yang tak pernah kita buat lagi. Begitu juga maksiat yang kita telah buat, kita kosongkan daripada hati kita. Daripada engkau umpamanya, kita melepas dengan kuat azam, yakni bersungguh-sungguh dan cita-cita yang kuat. Kuat azam artinya bersungguh-sungguh dan cita-cita yang kuat, atau bertekad atas meninggalkan, yakni meninggalkan kejahatan atau maksiat. Jadi pengertian takwa yang merangkumi kesemuanya, iaitulah kita membersihkan hati kita daripada semua kejahatan-kejahatan. Kejahatan terbagi dua, ada kejahatan zahir dan ada kejahatan batin. Kejahatan batin ialah sifat-sifat mazmumah seperti sombong, sifat riya, sifat hujub, sifat sama'ah, hubbud dunia, cinta dunia hingga lupa akhirat, hubbul jah, kasih ke pangkat kemegahan, ataupun sifat ghadab, sifat pegang, sifat pemabuk.
Begitu juga sifat al-bukhli, sifat baki, kita buat daripada hati, atau kita flash daripada hati, buat. Sebagaimana kita flash najis dalam mangkuk, begitulah kita buat najis-najis maknawi di hati kita. Pada kita nak flash, kita nak buat, maka hendaklah kita perbanyak ke istighfar. Kena perbanyak ke istighfar. Kadang-kadang istighfar kita pun perlu kepada istighfar yang lain pula. Istighfar kalau sebutir dua tak ada segera, 10 butir tak ada segera lagi. Nabi SAW dia sudah maksum 70 lebih. Kadang-kadang sebut dalam hadis 100 lebih. Situ kita boleh faham bahawa kita umat lagi-lagi lah perlu kita banyak kepada istighfar. Nabi yang tak buat dosa pun istighfar juga. Maka apakah kita umat yang bergelombok dengan dosa, kadang-kadang tenggelam dalam dosa dan ada hawa nafsu, maka lagi-lagi lah banyak kita berhajat kepada istighfar. Nabi beristighfar kerana pangkat dia, hamba dia syukur. Kita umat beristighfar kerana kita banyak dosa kepada Allah. Ada pun maksiat yang zahir, sepertilah ada maksiat zahir, iaitulah maksiat mata, melihat larangan Allah. Maksiat lidah, kita kecek larangan Allah, seperti mengubah atau makan harta yang haram, seperti riba, rasuah, amanah, makan syarikat tanpa izin syarikat. Apa semua itu dosa-dosa zahir yang perlu kita taubat, bersih daripada jiwa kita. Itu dengan bertekad, dengan cita-cita yang kuat. Hingga mana? Hingga jadi yang demikian itu, demikian azam yang kuat, memelihara ke antara engkau dan antara tiap-tiap kejahatan. Hingga ada satu benteng yang kukuh untuk menyelamat kita daripada terjatuh pula ke dalam maksiat yang lalu. Begitu juga benteng yang kuat untuk kita menyekat daripada maksiat yang akan datang. Pada yang demikian, apakah usaha kita untuk mendapat kekuatan nak menyekat diri kita daripada melakukan maksiat yang akan datang? Dan apakah usaha dan rawatan kita untuk nak membersih dosa-dosa yang lepas? Karena kita sebagai manusia tak sunyi daripada silap dan salah. Maka usaha kita pertama sekali adalah taubatlah kita kepada Allah. Apakah Ramadan nak menjadi tak berapa hari lagi, dan kita bakal menjadi tetamu bagi Ramadan, dan Ramadan juga menjadi tetamu bagi kita. Maka Ramadan merupakan peluang yang terbaik bagi kita untuk membersihkan jiwa kita dan diri kita daripada semua larangan-larangan Allah atau maksiat-maksiat terhadap Allah. Perbanyak ke istighfar, perbanyak ke taubat siang dan malam, perbanyak ke sembahyang sunat-sunat, perbanyak ke zikrullah, perbanyak ke duduk dalam majlis-majlis ulama, kurang duduk dalam majlis-majlis kelalaian. InsyaAllah kita akan dapat satu benteng yang kuat untuk mengekalkan, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, kejahatan terbagi atas dua bagi. Kejahatan atau maksiat atau larangan Allah ini terbagi kepada dua. Pertama, kejahatan asli, kejahatan yang asal lagi, dan iaitu kejahatan asli, barang yang ditegak daripada barang oleh Allah. Dan dalam kehidupan kita ada perkara yang Tuhan tegak. Perkara ini tak boleh, kita panggil haram atau berdosa atau maksiat. Seperti ma'asi yang semata-mata, yang maksiat semata-mata. Jadi ada hikmah dalam agama kita, ada surah Allah, ada larangan Allah. Tiap-tiap perkara yang Tuhan suruh buat, maka wajib kita buat. Dan percayalah,
ada hikmah di sebalik hikmah kebaikan, di sebalik kewajipan yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Begitu juga di sebalik larangan Allah, tegak-tegahan Allah, perkara yang Allah haram, ada hikmah di sebalik itu. Kerana tiap-tiap perkara yang Tuhan larang sudah tentu mendatangkan mudarat kepada kita, mendatangkan mudarat kepada keluarga kita, mendatangkan mudarat terhadap negara negeri kita. Ingat, setiap perkara yang Allah Ta'ala haram, setiap perkara yang Allah Ta'ala tegak, sudah tentu ada mudarat di sebalik larangan Allah. Seandainya kita buat larangan Allah, sama ada dari segi makan minum, atau dari segi lihat, atau dari segi pergi ambil dan sebagainya, ada mudarat terhadap tubuh badan kita, dan mudarat terhadap iman kita, mudarat terhadap agama kita, bahkan memberi mudarat kepada seluruh masyarakat kita. Bukan saja Tuhan larang. Walaupun perkara yang Tuhan larang itu, dia juga ia buat. Hak larangan Allah, dia juga ia buat. Namun Allah nak menguji iman kita. Secara manakah kita sebagai hamba Allah? Betul-betulkah kita ni jadi hamba Allah, atau kita masih di peringkat makhluk Allah? Hamba Allah dengan makhluk Allah beza, statusnya beza. Hamba Allah ni hamba yang tunai suruhan Allah dan meninggal larangan Allah. Itu hamba Allah. Istilah hamba ni orang yang tuan dia, orang yang buat kerja untuk tuan dia, orang yang akur dengan perintah Tuhan, dan orang yang tak pernah beragak kepada Tuhan. Itu maulah patut pangkat hamba atau hamba Allah. Kalau hidup kita setakat makan itu, sembahyang tak peduli, mengaji agama tak peduli, isu halal haram tak ambil berat, dosa pada tak ambil berat, itu bukan hamba Allah, itu makhluk Allah baru. Makhluk Allah disumpahlah dengan lembu. Lembu tak sembahyang, lembu tak puasa, lembu makan kuda, sebab lembu makhluk Allah. Lembu kita panggil hamba Allah, makhluk Allah. Kalau kita manusia yang ditaklif oleh Allah, hidup kita tak tunai perintah Allah dan tidak tinggal larangan Allah, maka itulah makhluk Allah. Maka makhluk Allah supaya dia sentiasa buka gada iman. Supaya itulah. Itu mereka makhluk Allah belakang. Kadang-kadang makhluk Allah menanda-menanda dia juga bertasbih kepada Allah. Ada tasbih bahasa-bahasa dia. Itu baik. Itu yang pertama, maksiat yang asal, yakni maksiat yang Allah Ta'ala tegak. Seperti ma'asi yang semata-mata, dan syak yakni kejahatan. Tapi dan syak yang keduanya kejahatan yang bukan asli. Ada satu lagi kejahatan yang bukan asal dan iaitu kejahatan yang bukan asal. Baca asli itu kita jangan baca asli. Asli. Dan yang keduanya kejahatan yang bukan asal, dan iaitu barang yang ditegah daripada barang takdiban. Itu bahasa Arab kita sebut takdiban, yakni mengajarkan yang baik, atau bahasa tepatnya mengajarkan adab. Takdiban kerana nak mendidik nafsu, kerana nak mengajar adab. Dan iaitu barang yang ditegah kerana nak mengajar adab yang terlebih daripada yang halal, yakni kita berlebih-lebih pada perkara yang harus. Perkara yang halal harus kita miliki. Namun bila kita berlebih-lebihan, kadang-kadang syarak lebih lagi ilmu tasawuf, dia tegur selarian. Seperti segala mubah yang diambil dengan keinginan syahwat, segala perkara-perkara yang harus ia diambil dengan keinginan syahwat, dengan nafsu. Supaya makan nasi yang halal harus kita makan. Namun bila kita makan lebih daripada hak, lebih daripada kenyang, yakni kenyang sangat, maka itu masuk dalam kata kejahatan yang dicela kerana nak mengajar adab.
Kita makan nasi beli dengan duit halal, berat pun berat halal, maka halal kita makan. Ada pada asal hukumnya harus kita makan nasi. Namun bila kita makan terlajak sangat, terlajak macam mana? Kenyal sangat. Maka bila kenyal sangat, masuk dalam kata kejahatan ia dicela. Kenapa dicela? Kerana syarat nak mengajar adab kepada kita. Tak elok kita makan kenyal terlajak. Walaupun nasi halal, walaupun berat halal, bila kenyal terlajak, masuk dalam kata kejahatan ia ditegak juga. Kerana nak mengajar adab kepada kita. Biasanya orang yang makan kenyal sangat payah teringat kepada Allah. Orang yang makan kenyal banyak lupa kepada Allah. Dan orang yang makan kenyal, dia suka tengok perkara yang sia-sia, termasuk dah tengok bola dan terawih dulu. Kerana orang yang makan kenyal sangat. Agak-agak kita boleh baca Quran kalau makan 3 kenyal. Allah, kan boleh baca pun sebentar, ngantuk sekali. Kita ada gila juga. Biji buah kita. Masya Allah. Itu betul nak mengajar adab kepada kita. Dia biasanya orang makan kenyal, dia tak akan ingat kepada kesusahan orang makan. Orang yang makan dalam kenyal, hidup dalam kenyal, hidup dalam mewah, dia jangan ingat kepada kesusahan makin miskin. Dia payah nak rasa kederitaan, kelaparan makin miskin. Sebab dia tak pernah merasa hidup dalam keadaan mewah. Maka Ramadan yang dekat ni, Allah Ta'ala nak ketik sikit hati kita supaya murasa belah mana bila lapar sehari, belah mana perasaan lapar. Kalau murasa letihnya lapar, begitulah letihnya orang pagi miskin tiap-tiap bulan. Kalau murasa perihnya lapar, begitulah orang susah perih tiap-tiap bulan dengan lapar. Kalau kita tak ada tenaga, tak cekap nak buat kerja, kerana tak pakai sehari puasa bulan Ramadan, begitulah orang pakai miskin, duduk dalam keadaan susah sepanjang bulan. Itu salah satu hikmah Allah Ta'ala memperwajib di atas kita puasa. Sebab tu puasa juga matlamatnya la'allakum tattaqun. Cuba baca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang mukmin, Allah Ta'ala kecek, Allah Ta'ala suruh wahai orang yang beriman. Apa Tuhan tak sebut wahai orang Muslim, orang Islam? Kerana beza orang Islam dengan orang mukmin ada beza. Orang mukmin dia boleh ikut apa Tuhan suruh. Orang mukmin sifat dia bersedia mengikut benda yang Allah Ta'ala perlu ke atasnya. Ada pun orang Islam tidak sedemikian. Hak tak sembahyang tetap Islam. Hak tak puasa Ramadan tetap Islam. Hak tak segi murtad, tak segi keluar zakat tetap Islam. Tapi orang mukmin tidak sedemikian. Orang mukmin dia memikul perintah Allah. Dia perlu kata kamu puasa, ujung ayatnya la'allakum tattaqun. La'alla itu bukan makna mudah-mudahan. Nescaya kamu jadi orang yang bertakwa. Itu matlamat puasa. Puasa ni satu alat untuk sampai kepada takwanya individu ini. Sebab tu bila kita dengar ceramah kelebihan puasa, pahala berpuasa, fadilah berpuasa, bukan itu saja yang kita nak dengar, dan bukan hak tu kita nak ubah, tapi kita nak macam mana usaha untuk dapat ujung ayat tu, la'allakum tattaqun. Puasa bagaimana kalau dapat la'allakum tattaqun? Terawih balas mana kalau dapat la'allakum tattaqun? Ramadan macam mana kalau kita dapat la'allakum tattaqun? Itulah kita kena bongkar, kena sidik. Puasa gambar boleh puasa, tapi tidak semua dapat la'allakum tattaqun. Di sini kita faham juga bahawasanya salah satu usaha untuk jadi hamba yang bertakwa kepada Allah ni, hidup kita ni kena lapar sikit daripada
atau kurakinya bukan kurang makan kurakinya makan cat apa cuma kurakinya ya. Sebab nak lahir sifat takwa dia berkait dengan nafsu ni kalau dia jamu dengan makan semua dia payah nak jadi juru. Itu kerana nafsu. Sebab itulah Allah mensyariatkan puasa kata kita sebulan dan setahun kerana nak lahirkan apa yang takwa kepada Allah. Kerana orang takwa adalah orang yang mengenal Allah dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita puasa, dia ada puasa zahir, ada puasa batin. Puasa zahir orang reti belakang. Dua perkara ni, satunya niat, yang keduanya menahankan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Termasuklah jaga makan minum siang hari, jaga daripada setubuh, kemudian jaga jangan lupa orang duga-duga. Mudah ya. Apa yang puasa batin? Puasa batin termasuklah menjaga panca indera yang 5. Jangan tengok larangan-larangan Allah siang hari pada bulan Ramadan. Dan hati kita bersih daripada sifat mazmum. Makan daya buka mestilah kita makan daya sederhana. Makan daya kita nak buka mestilah makan daya halal 100%. Itu baru nak lahir puasa tidak batin. Dah jadi puasa khawas, puasa orang yang pilihan di sisi Allah. Tidak kan kembali aku puasa orang awam. Habis mula puasa pak kita habis juga. Dia setahu juga tak ada peningkatan iman kita. Lebih baik seperti segala murah yang diambil dengan keinginan syahwat dengan nafsu. Maka yang pertama iaitulah hak jahat, kejahatan yang asli itu takwa fardu, ia lazim. Jadi takwa pertama itu takwa meninggal pada yang ditegak oleh Allah itu fardu yang wajib yang mesti dengan meninggal akan dia yang pertama itu lagi pula sebab apa lazim kena tinggal diseksa ke neraka. Jadi orang yang buat larangan Allah ni akhirat Allah tak ada seksa. Bentuk Tuhan seksa di akhirat ni neraka. Itu bentuk Tuhan seksa di akhirat, bukan dia neraka. Bukanlah bodel tengok pada bahasa kita. Bukan dapat panggil tambah ibadah siapa nak tengok-tengok dah, siapa nak beko-beko dah. Bentuk Allah ada seksa orang yang buat larangan Allah ni dalam neraka. Begitu juga orang yang taat pada Allah, Tuhan beri dari nikmat dalam bentuk dalam syurga. Lawan dia orang yang dirangkap kepada Allah, maka seksa dalam bentuk dalam neraka. Orang yang taat kepada Allah, Allah telah beri nikmat dalam bentuk syurga atau duduk dalam syurga. Maka takwa daripada maksiat yang pertama iaitu larangan-larangan yang Allah Ta'ala tegak, maka itu wajib. Adalah kita sebagai hamba Allah, baik kita manusia biasa, kena ada sifat takwa. Usahalah jadi individu yang bertakwa kepada Allah. Kita sebagai arkitek yang takwa kepada Allah. Kita sebagai engineer, usahalah jadi engineer yang takwa. Kita sebagai ustaz, dia ada sifat takwa. Kita sebagai cikgu, sebagai doktor, profesor, menteri ke, perdana menteri ke, wakil ke, rakyat ke, usahalah ada sifat takwa dalam diri kita. Kita sebagai suami, sebagai bapa, sebagai anak, sebagai isteri, usahalah ada sifat takwa dalam kita. Kerana dia nak boleh menyelamatkan kita daripada neraka di akhirat kita. Hidup kita dimiliki bersama akhirat. Dunia sementara saja. Akhirat ayat kekal, tak bakal kita nak pergi, lalu kita kena fikir. Dan yang kedua, daripada dua perkara, takwa menakutkan. Ini takwa lebih kepada mentarbiah dan mengajar, yang mendidik, yang lazimkan meninggal akan dia habas dan hisab. Takwa menakutkan.
Bukan sahabat mereka harai, cuma nak menakut-nakut, nak mengingat-ingat. Dan mengajar, yang mengajar adab yang lazim, yang mesti dengan meninggalkan dia. Mana nombor 2 ni, kalau kita tak ambil berat nombor 2 ni, habas yang ditahan di akhirat. Habas maksudnya tahan di akhirat. Hisab yang kena hitung. Dan dimadu lagi pula dijatuh marwah kita bila di akhirat kelak. Sebab tu di akhirat, ketika kita di depan masa beramai-ramai, sebelum berganja, sama ada menuju ke syurga atau neraka, na'udzubillah, kita akan disoal dengan 4 perkara. Pertama, tentang umur kita, Allah Ta'ala tanya. Umur kita, Allah Ta'ala tanya, kita berapi ke mana. Begitu juga Allah Ta'ala kurnia nikmat sihat pada tubuh badan kita, akan ditanya. Yang ketiga, Allah Ta'ala kurnia ilmu kepada kita. Sudahkah kita beramal dengan ilmu? Yang keempat, Allah Ta'ala akan tanya tentang harta kita. Allah Ta'ala akan tanya, Al-Malik aina maktasabahu wa ma anfaqatahu. Dari mana kamu usaha ambil harta, dan kalau mana kamu pelabur harta, guna harta. Allah Ta'ala tak tanya kenapa kamu berusaha. Allah Ta'ala tak tanya kenapa kamu membelanja harta. Hanya Allah Ta'ala tanya cara mana kamu usaha harta. Usaha tak salah atau kerja tak salah, tapi Allah Ta'ala tanya cara kamu usaha nak dapat sama sekalian, cara mana? Cara halal ke tidak halal? Mukhijah itu tempat maksiat ke tempat tidak maksiat? Mukhijah ini jujur ke atau tak jujur? Situ Tuhan tanya. Dia tanya, apa mukhijah pakai gaji, apa mukhijah? Dia tanya, aina, di mana kamu usaha? Kemudian biasa kita bila beli duit kita akan belanja. Belanja Tuhan tak tahu, cuma dia tanya mau belanja ke arah mana? Dia tanya kenapa kamu belanja? Cuma dia tanya mau belanja ke arah mana? Buat beli gapo ini, buat beli gapo, buat bingung mana, untuk gapo, tujuan gapo. Situ Tuhan tanya. Maka banyaknya harta, maka banyaklah soal di akhirat kelak. Memanglah hisab di akhirat sangat sebentar bagi Allah. Allah nak hisab makhluk ni, nak hitung mesej bagi kita. Allah tak ada kira di atas makhluk dia untuk menjatuh hukuman sama ada syurga atau neraka. Sangat-sangat cepat. Allah Ta'ala Maha Kuasa Qadir. Benar gampang. Kalau kita di bank, bawa PT 10,000 nak masuk dalam akaun kita ni. Orang bank dia tak tidak sekeping-sekeping. Dia susun rumah-rumah, dia letak dalam mesin tu, sebentar je. Boleh kita. Bukan bila sekeping-sekeping kita. Bila sekeping-sekeping itu, hari itu pada kita sore. Dan ada mesin, sebentar je siap. Maka Allah Ta'ala lagi cepat menghitung manusia berjuta miliar di akhirat kelak. Namun bagi orang yang ada harta banyak, maka lama nak hitung di sana. Bukan Tuhan tak kuasa cepat, tapi oleh kerana harta mestilah satu persatu dihitungkan. Itu baik. Hak sikit pun dihitung juga, hak banyak pun dihitung. Sebab Sayyidina Ali kata, halalun hisabun wa haramun iqabun. Harta ni halal dihisab di akhirat kelak, kalau haram diseksa di akhirat. Dua tu, halal mesti dikira, kalau haram diseksa di akhirat. Kadang-kadang manusia bila Allah begitu kaya raya sangat, maka cara dia makan terlampau mewah sangat. Belanja cara makan di hotel semeja, 3,000 semeja. Makan start lepas Isya tidak pukul 12. Nak makan ke apa, makan. Titik beret, tak ada masalah. Koyak nak makan. Mewahnya manusia yang Allah Ta'ala beri kekayaan, maka dia bermewah-mewah dengan kekayaan. Hukumnya harus, namun jagalah tanggungjawab kita banyak
baik dunia apatah lagi di akhirat. Hati baik. Lagi ke Nabi maka Nabi stokor ni pun Nabi kecek sama-sama sahabat wahai Abu Bakar. Nah, tapi yang kita makan stokor. Nak boleh kejumpa Nabi stokor tu pun banyak hari hidup dapat. Kita cari rumah sahabat akhirnya jumpa dah rumah ni ada makannya. Maka makan ramai-ramai. Sudah makan Nabi kata wahai sahabat setia. Nabi yang kita makan ni Allah Ta'ala akan tanya di akhirat satu persatu. Ini tengok. Benar jadi kita cerita ni bukanlah musuh kita ni tahu harta yang ada. Namun yang perlu kita usahanya memastikan harta yang kita guna pakai betul dengan jalan Tuhan. Orang tidak tenang kita di akhirat lah. Itulah tujuannya supaya kita sedar dan kita dulu harta yang masuk dan harta yang tubik keduanya Allah akan soal di akhirat. Nanti perlu kita berhati-hati bila harta masuk dan berhati-hati bila waktu tubik harta tu masuk bila tubik masuk itu belanja kita kena berhati-hati. Semua dari mana yang masuk dari poket kita dan kita nak masuk pula nak belanja betul pak mana? Itulah Allah Ta'ala akan tanya kita di akhirat kelak. Itu baik. Jangan kita bawa ilmu tasawuf enjin harta enjin budaya. Kalau tak kaya macam mana orang Islam nak kuat? Kalau tak kaya macam mana orang Islam nak maju? Soal maju miskin bukan terletak pada kaya. Soal maju miskin terletak pada hati kita. Bila manusia bertakwa maka kemajuan pokok kepada keberkatan. Apa guna kita maju, apa guna kita maju, namun jadi masa itu juga kita butuh akhlak, berdekat dengan murka Allah, tak ada keberkatan daripada Allah, hidup tak berkat maka tidak ada ketenangan dan dimalu begitu juga. Dan pada siapa mendadak akan yang pertama, sebaliknya sekiranya kita boleh buat perkara yang pertama, maka iaitu mana yang pertama tu? Kita takwa tinggal perkara Tuhan tegak. Tinggal hari-hari dulu. Iaitu di dalam darjah yang kurang daripada takwa atau kurang daripada itu. Setakat boleh tinggal dengan Allah keseluruhannya. Itu masih kurang lagi takwa. Tapi takwa ada perekat juga. InsyaAllah nak tinggal semua tuan dengan Tuhan ni. Kita tahu sangat tinggal dengan Tuhan. Tahu benda ni haram, benda ni dosa. Tapi ada kerana dhaful iman, lemah iman, maka kita terjebak juga dengan larangan Allah. Banyaklah memohon istighfar kepada Allah supaya Allah maaf di atas dosa yang kita buat dengan sedar tadi. Dan tempat yang dijadikan betul bagi ahli taat. Begitulah mereka orang bawa, kita orang baru nak belajar taat kepada Allah. Tinggal duduk larangan Allah ya zahir. Itulah takwa. Ya betul bagi ahli taat. Dan orang yang mendatangkan dengan yang kedua, maka iaitu orang yang mendatangkan yang kedua di darjah yang tinggi daripada takwa. Jadi orang yang boleh laksana hak nombor dua. Mana hak nombor dua je? Meninggalkan perkara yang berlebih-lebihan. Bendanya halal, cuma tinggal benda-benda berlebihan. Sama ada bak makan. Suka juga bak nengok, katalah tengok bola. Tengok bola itu kena harum juga. Tapi orang yang ada sifat takwa ini dia tak tengok bola. Orang takwa, orang yang benar-benar takut kepada Allah, dia tak tengok bola. Bukan kerana berdosa dan kerana merugikan masa dan umur. Umur kita, masa kita, setiap saat ini tak boleh Allah. An umrihi bima abna, itu ada juga. Allah Ta'ala katanya umur kita, an umri daripada umurnya bima abna, pada apa kita mau binasa. Allah Ta'ala tanya. Dia tak wajib berapa kali semua kita tahu di akhirat. Dia tak berapa kali semua. Tuhan tahu belakang dan kita akan baca satu dosa. Hari dan
Kayak mana dia sekolah tak? Orang takwa dia tengok. Orang takwa dia guna masa untuk kebaikan dia dengan Allah, untuk kebajikan diri dia. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Allah Ta'ala kata dengan bahasa di tauhid, inna, sesungguhnya manusia lafi, tauhid mudah lafi, sesungguhnya fil khusri, pada kerugian. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya, dua kali sesungguhnya kata, berada di dalam kerugian. Tengok tepat orang pergi tempat bola dengan tempat mengajar mana ramai. Jual raket 15 minit, habis dia pun semua kejar-kejar. Allah Akbar. Taklah sambut tempat mengajar, supaya sambut itu. Kalaulah tubuh agama seperti tubuh kepada bola, supaya berkah hidup kita. Tak ada ibu-ibu yang menghidup mai di Malaysia kita. Ada anak zina, ada orang yang orang. Kalaulah manusia yang tubuh kepada agama seperti tubuh kepada permainan. Dan Nabi ayat betul, Nabi kata umat-umat dia akan turut jejak dakwah Yahudi dan Nasara sejeka pasukan hatta lebih pun masuk tubuh juga. Itu gambar akhir zaman. Dan apa Nabi kata sudah lakukan sekarang. Manusia ikut semua. Dan ada puluh-puluh ribu penonton. Ada asmaya, ada tak semaya. Kakak banyak asmaya, banyak tak semaya. Dengan situasi sekarang. Ini kan. Illa alladzina amanu, kecuali orang mukmin. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang mukmin maka dia keluar daripada golongan al-khusri. Orang beriman dia akan keluar daripada golongan rugi. Wa amilus shalihat, dia melakukan amalan yang saleh. Tengok melakukan amalan saleh. Amalan saleh baca Quran. Ada bukannya jaga masa untuk bangun tahajud malam kan. Namun tidaklah henti bola. Cuma nak berlaku dengan bab ni berlebih-lebih perkara yang harus, maka nak ayat yang ciri orang takwa yang tidak duduk tempat sedemikian. Apa macam mana disebut jebak kita tengok ni. Kira apa ada. Kita nak ukur, nak kita mengaji. Nak lahir yang Allah yang takwa kepada Allah. Allah dunia akhir zaman. Dan dia mau hati kita semua yang kat tepi tak bergaya maghdubi alaihim waladdallin. Janganlah jada-jada kamu kau jada dekat. Siapa al-maghdub waladdallin itu Yahudi Nasara Yahudi. Jadi kadang-kadang mulut kita bohong dengan Tuhan. Dan semaya kita dah minta diri Tuhan. Janganlah jalan yang kau murka, jalan yang kau susah. Tapi luar semaya kita duduk jalan itu pula. Itu tanda semaya kita tak mana-mana tu. Dan semaya kita lebih tahu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafsir jalan yang kau murka siapa Yahudi. Waladdallin, orang yang sesat siapa Kristian. Kita tidak masuk agama dia. Baik agama Yahudi pun kita taksir, agama Kristian pun kita taksir. Namun cara hidup ni kadang-kadang luar daripada semaya. Cara hidup dia pun tu. Dalam semaya kita minta taksir, luar semaya kita akan tunggu. Lepas orang sebut dia tengah hadiah dekat puluh-puluh ribu makan kubu. Masya Allah. Umar setiap kena bunuh isteri ada siapa dengan plastik hidup mandi dengan darah tak ada siapa biasa. Ini akhir zaman. Itu bola mari baru perlu darjah lagi. Darjah dia mari akhir zaman. Bawa macam-macam projek. Mainnya pada belakang. Bayar darjah mari. Bermacam-macam tawaran. Dia ugutkan. Dalam keadaan kita lampak, dalam keadaan takut, dalam keadaan jaga, ibunya kata buat projek. Agak kita
dekat tahap atau situ tu. Setara warna atau projek gapo manusia pakai ikut. Kalau arti mari tempat kita buat jauh depot konsep. Manusia di puluh-puluh ribu pakai ikut dah. Maka betul Nabi kecek akhir zaman dajak akan timbul, dia buat macam-macam mainan, maka majoritinya pakai turut belakang berapa orang satu. Setara arti tak ada ke satu pun manusia boleh ikut. Apatah lagi dajak, bawa macam-macam barang yang dimakan kita, waktu itu jadi pesu belakang. Betul nanti kata mak itu dajak akhir nanti. Bola sebutin, orang itu tengok dah, apa lagi benda sedemikian dalam keadaan suasana takut. Maka apakah usaha kita untuk nak menyelamat daripada perkara tersebut supaya kita boleh kekal di atas takwa sepanjang masa sepanjang itu, apakah lagi? Apakah kita nak menyambut mencegah Ramadan? Hati kita nak dua perkara. Tinggal aku halangan dan jangan kita berlebih-lebih dari perkara yang harus ambil pada keperluan sahaja. Maka itulah yang nombor dua ni darjat yang pada tinggi. Dia jadi mikir itu ada orang yang tetap meninggalkan ubah habis itu. Maka apabila menyebutkan antara keduanya dengan menjauh kiat-kiat manusia dan sembilanan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ada 3 cara. Pertamanya, majlis anak ini lelaki dan bangunan sebelah ni. Bangunan ini kita telah beli. Sekarang kita sedang menjual tak. Satu lap harga sama dengan lepas juga 300. Jadi mana-mana jumpa dia nak berbuk saya wakaf, beli dia wakaf sebagai amal jariah. Inilah keluarnya. Kita ambil seperti bulan belakang. Nanti ini kita terjaga akan jadi makdilah. Nak derma biasa pun boleh juga. Cuma kalau kita nak milik satu kaki sebagai lap yang tetap, yang pupuk, itu kita anda tengah harga 300. Kita ada resip dan kita ada sijil. Jadi datang kita akan buat belanjara, kita akan naik rendah. Yang kedua, besok kita ada sunat tasbih pukul 11.30 pagi. Yang ketiga, jemaah kita yang ada nak masuk program buka puasa, satu hari kita ambil 400, masih ada lagi keluar. Dan mana lusa, ismi madrasah ni insya-Allah kita bersama dengan Profesor Abazin. Apa pernah bagi surat kendaraan ni. Insya-Allah kami sedang dekat ni, dia akan buat tazkirah. Dan kita berikat dengan dia sebulan sekali di majlis anak imam dan ibu. Mungkin akan baca sirah atau tafsir itu boleh kepada dia. Insya-Allah sekian.